Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Syauki bin Johari. Saya dari ISMP Multimedia. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Pembangunan Aplikasi E-Modul Interaktif Asas Sains Komputer Tingkatan 1 bagi topik 1 Asas Pemikiran Komputasional. Sejak tahun 2017, subjek Asas Sains Komputer ini diperkenalkan. Kajian-kajian lepas mencatatkan sebenarnya tahap minat dan kesedaran murid terhadap subjek ini agak kurang, terutamanya ia melibatkan pelajaran teori yang hanya bergantung kepada buku teks. Oleh demikian, saya telah membangunkan satu aplikasi e-modul interaktif yang merangkumi ke semua elemen multimedia yang jauh lebih efektif. Metodologi yang digunakan dalam pembangunan aplikasi e-modul interaktif ini adalah dengan menggunakan modul AD. Dalam modul AD ini, dia terdapat 5 fasa yang dilalui sepanjang pembangunan aplikasi ini, iaitu fasa yang pertama adalah fasa analisis, fasa yang kedua adalah fasa reka bentuk, fasa yang ketiga adalah fasa pembangunan, fasa yang keempat adalah fasa pelaksanaan dan fasa yang kelima adalah fasa penilaian. Okey, ini merupakan hasil kajian saya. Hasil kajian ini adalah untuk menilai kesahan muka dan kandungan aplikasi. Bagi menampakkan kesahan aplikasi, saya telah memilih 3 orang pakar. 2 orang pakar merupakan pensyarah dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris, manakala seorang lagi pakar ialah merupakan guru asas sains komputer di sebuah sekolah menengah yang terdapat di Kulim, Kedah. Berdasarkan analisis data kesahan muka dan kandungan ini, aplikasi ini memperolehi keseluruhan peratus persetujuan pakai yang begitu tinggi. Bagi peratus keseluruhan kesahan muka iaitu adalah sebanyak 97.62%, manakala bagi kesahan kandungan pula adalah sebanyak 100% adalah yang tertinggi. Seterusnya, ini adalah hasil kajian untuk menilai kebolehgunaan aplikasi e-modul interaktif dari persepsi guru pelatih. Seramai 108 orang responden yang telah menjawab soal selidik yang terdiri daripada guru-guru pelatih semester 6 dan semester 7 yang mengambil jurusan pendidikan multimedia dan pendidikan teknologi bentuk komputer. Soal selidik ini mempunyai 4 skala Likert dan telah dinilai melalui pengiraan puratamin. Berdasarkan analisis data yang diperolehi, tahap kebolehgunaan aplikasi e-modul interaktif yang dinilai oleh guru pelatih ini dilihat tinggi, berikutan nilai purata min terdapat pada setiap konstruk melebihi 3.00. Purata min bagi konstruk paparan antarmuka adalah sebanyak 3.86. Untuk konstruk sesuatu adalah sebanyak 3.81. Untuk mesra pengguna pula adalah sebanyak 3.87. Manakala untuk elemen multimedia adalah sebanyak 3.86. Berdasarkan nilai purata min tersebut, interpretasi min berada di tahap yang tinggi berdasarkan skala Likert 4 mata. Akhir sekali ialah jika aplikasi e-modul interaktif ini diberi peluang untuk tujuan komersial, terdapat 3 pihak yang boleh mengambil manfaat daripada aplikasi ini. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Malaysia yang boleh memperkenalkan aplikasi e-modul ini kepada sekolah, terutamanya kepada sekolah yang menawarkan subjek asas sains komputer. Yang kedua adalah kepada pusat tuisyen yang berdaftar. Pusat-pusat tuisyen ini boleh menggunakan aplikasi e-modul ini sebagai bahan bantu mengajar dan juga sewaktu kelas dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah boleh dikomersialkan kepada Google Play Store. Hal ini kerana aplikasi ini menggunakan sistem pengendalian Android. Seterusnya, jom kita lihat demo untuk aplikasi e-modul interaktif ini. Ini merupakan paparan pertama. Tekan butang seterusnya untuk ke laman yang seterusnya. Ini adalah topik yang telah dipilih. Tekan butang seterusnya untuk ke laman yang seterusnya. Pada paparan menu utama, terdapat beberapa menu yang boleh dipilih oleh pengguna. Tekan nota untuk membaca nota. Tekan pilihan nota yang ingin dibaca. Tekan kembali untuk kembali ke pilihan nota.
Tekan home button untuk kembali kepada paparan menu utama. Tekan video untuk menonton video pembelajaran. Tekan pilihan video yang ingin ditonton. Tekan kembali untuk kembali kepada pilihan video. Tekan button home untuk kembali kepada paparan menu utama. Jika hendak menjawab kuis, tekan kuis. Terdapat dua kuis yang boleh dipilih oleh pengguna. Pilih kuis yang hendak dijawab dan tekan mula. Pengguna perlu mengisi nama dan email. Tujuan email adalah untuk menghantar keputusan kuis yang telah dijawab kepada pengguna. Pengguna perlu menjawab kesemua soalan sebelum keluar ke paparan yang lain. Terdapat sound effect apabila pengguna menjawab dengan betul atau salah. Setelah selesai menjawab, keseluruhan markah akan dipaparkan. Pengguna boleh mengulang semula kuis dan membuat ulasan terhadap kuis yang telah dijawab. Tekan seterusnya untuk kembali ke paparan utama kuis. Tekan button home untuk kembali kepada paparan menu utama. Untuk memain permainan, tekan permainan. Terdapat dua jenis permainan iaitu pagar sesat dan pecahkan belon. Pilih permainan yang ingin dimainkan dan tekan mula. Tekan butang mula untuk bermain permainan. Setelah selesai bermain, sila tekan butang kembali untuk kembali ke paparan utama permainan. Tekan button home untuk kembali ke paparan menu utama dan pilih menu keluar untuk keluar daripada aplikasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.